Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, yang sentiasa berpaksikan kepada keadilan, para peserta yang saya kagumi, serta saudara dan saudari yang saya hormati. Rukun negara tonggak perpaduan, begitulah murninya tajuk pidato yang akan saya hidangkan kepada saudara dan saudari. Rukun negara terbentuk ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang menyaksikan rusuhan kaum yang menggugat keamanan dan keutuhan negara. Hasil pemikiran Majlis Perundingan Negara yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak. Maka, lahirlah rukun negara sebagai satu bentuk garis panduan dalam membina masyarakat yang bersatu padu, adil dan harmoni. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan kukuh dalam kalangan rakyat dan menjadi identiti rakyat Malaysia. Tidak dinafikan, setiap daripada kita tahu kelima-lima prinsip rukun negara yang menjadi asas kepada pembentukan. Tetapi persoalannya, berapa ramaikah dalam kalangan rakyat hari ini yang benar-benar faham dan menjadikan prinsip-prinsip rukun negara sebagai panduan hidup? Saudara dan saudari, hujah pidato saya yang pertama ialah tentang isu keagamaan yang sering berlaku di Malaysia. Islam termaktub sebagai agama persekutuan, namun semua agama bebas diamalkan. Hak ini termaktub dalam perlembagaan persekutuan bukan semata-mata untuk Islam, tetapi hak-hak kepercayaan agama-agama yang lain, selama mana ia tidak membawa kepada mudarat, menyusahkan atau tidak membawa kepada mudarat. Kepelbagaian agama yang terdapat di Malaysia juga dapat mengeratkan lagi perpaduan antara semua lapisan masyarakat. Kofi Annan pernah berkata, kita mungkin mempunyai agama yang berbeza, bahasa yang berbeza, warna kulit yang berbeza, tetapi kita semua tergolong dalam satu bangsa manusia. Saudara dan saudari, hujah yang kedua adalah tentang taat setia kepada raja dan negara. Seperti rukun negara yang kedua yang berbunyi kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini seharusnya disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia supaya keamanan, keselamatan serta kedamaian negara kita sentiasa terpelihara. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menumpukan sepenuh taat setia kepada raja dan negara. Kerana raja lambang perpaduan negara, dan apabila kita tidak mentaati raja dan negara, kita akan memberi peluang kepada musuh negara untuk melemahkan dan menghancurkan negara. Pendidikan dan ekonomi negara terjejas kerana rakyat tidak sehaluan dengan pemimpin. Keamanan negara akan tergugat kerana pemimpin dan rakyat asyik bertelaga. Seperti kata Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, manusia yang lemah sekalipun, jika bersatu padu, akan dapat menggoncangkan dunia. Demikianlah besarnya hikmah perpaduan, walaupun bersifat niskala, namun tetap dapat dirasai oleh atma sang sujana. Saudara dan saudari, hujah ketiga yang ingin saya bawakan adalah tentang isu sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Hal ini kerana sikap hormat menghormati merupakan amalan yang mulia dan perlu dipraktiskan semua lapisan masyarakat bagi mewujudkan suasana yang harmoni. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini sesuai digunakan bagi memupuk nilai hormat menghormati di antara satu sama lain. Masyarakat yang diterapkan dengan didikan daripada ibu bapa, kepatuhan terhadap agama dan akhlak yang baik biasanya dapat menghormati setiap orang tanpa mengira ideologi, agama dan bangsa. Apabila ibu bapa lalai dalam mendidik anak mereka dengan sikap hormat menghormati, kesannya akan menyebabkan generasi akan datang saling mempelekeh antara kaum, saling membenci antara agama dan saling menghina antara kaum. Andai kita sendiri tidak mempunyai sikap hormat menghormati, jangan jadi seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus.
sedangkan diri sendiri jalannya mengiring. Benarlah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Saudara dan saudari, sebelum saya mengorak langkah mengundur pergi, ingin saya simpulkan pidato saya. 3 hujah yang telah dikongsikan adalah: Islam termaktub sebagai agama persekutuan, taat setia kepada raja dan negara, dan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Marilah kita bersama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Hanya melalui komitmen bersama, kita dapat membangun sebuah negara yang lebih kuat, lebih bersatu dan lebih bermakna. Saya akhiri pidato saya hari ini dengan serangkap pantun. Rukun negara tersemat di jiwa, perpaduan mengukir sejarah abadi. Menjunjung tinggi rukun negara, Malaysia harmoni kebanggaan kami. Sekian, terima kasih.